Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Manpan Studio. Pada video kali ini kita akan bincangkan pasal bocoran Tokyo Revenger episod 13. Episod ini akan mengadaptasi manga Tokyo Revenger chapter 34 hinggalah chapter 36. Jadi bagi korang yang tak sukakan spoiler, boleh skip video pada kali ini. Sebelum kita mulakan video, aku haraplah sangat korang dapat subscribe channel Manpan Studio ni supaya dapat lebih berkembang maju dan supaya dapat mencapai 5k subscriber dalam masa yang terdekat. Dengan bantuan korang, dengan subscribe korang, impian itu akan tercapai. Di episod yang lalu kita dapat ketahui yang Hinata telah pun mati untuk kali yang kedua. Jadi, setelah Hinata mengalami kemalangan dan meninggal, Takemichi telah menghadiri penguburan Hinata. Naoto dan ibunya kelihatan sangat sedih dengan kejadian itu. Naoto mengatakan dia berasa kesal kerana usahanya dengan Takemichi tidak membuahkan hasil. Setelah itu, ketika Takemichi hendak pulang, ibu Hinata tiba-tiba memanggil Takemichi. Ibu Hinata kemudian memberikan barang kegemaran milik Hinata kepada Takemichi. Barang itu adalah rantai yang diberikan sebelum ni oleh Takemichi kepada Hinata. Panel kemudian beralih ke perbincangan Takemichi dan Naoto. Naoto telah mengetahui beberapa info tentang Akun. Ternyata Akun sudah berkahwin dan mempunyai anak. Sementara itu, lokasi keluarganya tidak diketahui. Naoto berkata kemungkinan Akun melakukan perkara itu, iaitu membunuh Hinata pada episod yang lalu disebabkan ada seseorang yang mengancamnya. Pada masa yang sama, Naoto telah berputus asa. Menurut Naoto, usahanya bersama Takemichi hanyalah sia-sia. Naoto mengatakan bahawa kita tidak dapat mengubah nasib yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Namun kenyataan itu ditolak oleh Takemichi. Menurut Takemichi, mencegah kematian Draken tidak bererti Toman tidak akan melakukan kejahatan. Oleh itu, Takemichi mengatakan bahawa dia harus memperbaiki perkara yang membuat Hinata mati. Perkara itu tidak lain adalah Toman itu sendiri. Takemichi mengatakan bahawa Toman mesti dijaga dan satu-satu jalannya ialah Takemichi mesti mempunyai pangkat yang tinggi dalam Toman. Takemichi mengatakan bahawa Toman mesti dijaga dan satu-satunya jalan untuk berbuat demikian ialah Takemichi mesti mempunyai pangkat yang tinggi dalam Toman. Naoto mengatakan bahawa rancangan itu sangat melulu. Tetapi Takemichi mengatakan jika itu adalah salah satu jalan untuk menyelamatkan Hinata, maka perkara itu yang dia tetap akan lakukan. Naoto juga berkata bahawa walaupun Draken tidak mati, seharusnya tidak ada jurang untuk Kisaki Teta untuk menukar Toman. Kemudian Naoto dapat satu rancangan untuk menyelidik keberadaan Draken di masa depan, iaitu masa sekarang ni lah. Naoto dan Takemichi memutuskan untuk bertemu Draken. Naoto mengajak Takemichi ke penjara. Ternyata Draken di masa depan adalah tahanan yang akan dikenakan hukuman mati disebabkan kes pembunuhan. Sebab tu kita dapat lihat Draken dalam gambar yang aku tunjukkan ni, Draken dia berkepala botak. Takemichi kemudian bertanya mengapa Draken membunuh seseorang dan mengapa Toman menjadi berbahaya pada masa ini. Kemudian Draken menjawab bahawa dia tidak menyesal dengan apa yang dia telah lakukan. Menurut Draken, keadaan Toman sudah berubah menjadi geng yang berbahaya, tidak sama seperti dahulu lagi. Dan perkara itu terjadi disebabkan salah daripada diri dia sendiri, iaitu Draken. Kerana Draken tidak dapat menghentikan seseorang, kemudian Draken mengatakan bahawa masa lalu sangatlah indah, tak sama seperti sekarang ni. Iaitu Toman sekarang ni sangatlah kucar kacir bagi Draken. Dan Draken berkata lagi, sekiranya dia diberi peluang untuk mengulangi masa lalu, ada sesuatu yang pasti dia akan lakukan, iaitu membunuh Kisaki Teta. Setelah itu, Takemichi ni dia nak bertanya lagi beberapa soalan, tetapi disebabkan waktu lawatan sudah habis, akhirnya Takemichi dan Naoto telah pun pulang. Draken kemudian menyuruh Takemichi meninggalkan Tokyo kerana Takemichi disasarkan oleh Kisaki untuk dibunuh. Menurut Draken, Kisaki adalah seorang yang amat mahir dalam pembunuhan seseorang. Jadi kau kena berhati-hati, Takemichi. Panel seterusnya menunjukkan Naoto yang sedang berkata, kemungkinan besar Kisaki Teta yang bertanggungjawab atas kematian Hinata. Dan sekarang pun polis masih berusaha mencari Kisaki Teta, tetapi tidak ada bukti yang kukuh untuk menunjukkan keberadaan Kisaki Teta.
Kemudian Takemichi mengulangi kata-katanya bahawa hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini, iaitu Takemichi harus menjadi pemimpin kepada Toman. Takemichi mempunyai satu rancangan. Pertama, Takemichi mesti menjadi ketua bahagian ketiga yang masih kosong kerana Pahchin masih dalam penjara. Akhirnya, Naoto bersetuju dengan rancangan itu. Kemudian, mereka berdua telah bersalaman dan Takemichi telah kembali ke masa lalu. Apabila Takemichi telah kembali ke masa lalu, Takemichi telah berada di tap mandi air panas dengan Mikey dan Draken. Mikey tiba-tiba muncul di hadapan Takemichi dan perkara itu telah mengejutkannya. Kemudian, Draken memberi amaran kepada Takemichi dan Mikey untuk tidak membuat bising di kawasan itu. Mikey kemudian mengatakan bahawa dia tidak mahu diberi ceramah oleh orang-orang yang masih memakai topi shampoo. Menurut Mikey, Draken comel walaupun tubuhnya kekar tetapi masih memakai penutup shampoo sehingga matanya tidak berair. Disebabkan itu, akhirnya Draken yang menasihati Mikey dan Takemichi supaya tidak bising. Akhirnya, dia pun sekali berbual mesra bersama Mikey dan Takemichi. Setelah itu, Takemichi bertanya mengenai keadaan parut Draken selepas pembedahan. Menurut Draken, ini bukan masalah yang besar kerana dia telah dilatih. Dan Draken berkata lagi yang tubuh badan dia sangatlah berotot dan tidak sama sekali menunjukkan dia adalah pelajar sekolah menengah. Ketika Draken menunjukkan badannya kepada Takemichi, Mikey tiba-tiba memukul Draken di perut. Perkara itu sudah tentu pergaduhan mesra di tak mandi panas yang tidak dapat dielakkan. Perkara itu telah menunjukkan Mikey yang begitu erat dan mesra bersama Draken. Selepas itu, Mikey mengajak Takemichi untuk datang ke pelantikan ketua pasukan Division yang ketiga yang baru. Sudah tentu perkara itu telah membuatkan Takemichi berasa pening. Disebabkan kedudukan itu memang disasarkan oleh Takemichi untuk tujuan dia menjadi pemimpin Toman. Oleh itu, menurut korang, siapa yang akan mengisi jawatan itu? Adakah Takemichi ataupun orang lain? Jadi, kalau korang nak tahu apa yang akan terjadi kepada episod yang akan datang, bocoran yang akan datang, korang kena stay tune dengan channel Manpan Studio untuk bocoran episod yang akan datang. Dan inilah pembahasan aku mengenai bocoran Tokyo Revenger episod 13. Okey, aku rasa setakat sini sajalah konten kita pada video kali ini, yang mana aku ceritakan tentang bocoran Tokyo Revenger episod 13. Jadi kalau korang ada pendapat korang tentang bocoran kali ini, kalau ada kesalahan fakta dalam bocoran kali ini, korang boleh drop komen korang dekat bawah. Sebelum aku akhiri video pada kali ini, aku nak recap sikit lah beberapa poin yang penting yang perlu kita tahu yang ada dalam bocoran kali ini. Yang pertama iaitu ialah yes, Hinata telah pun mati dan akun pun telah pun mati. Tetapi akun berbuat demikian disebabkan dia ada sebab-sebab yang tertentu yang sudah aku ceritakan dalam video ni. Yang kedua, Naoto, dia ni merasakan semua perkara yang dia lakukan dengan Takemichi sebelum ni adalah sia-sia. Sebab walaupun Hinata telah hidup, tetapi akhirnya Hinata telah mati lagi. Naoto juga berkata itu adalah takdir yang telah ditetapkan dan tak boleh diubah walaupun beberapa kali kita cuba. Namun Takemichi dengan pendirian dia akan cuba juga untuk mengubahnya dan dengan kembali ke masa silam, yang mana dia akan buat beberapa perkara. Perkara yang pertama, dia akan menjadi ketua kepada geng Toman. Jadi kalau korang nak tahu apa yang akan terjadi pada bocoran yang akan datang, episod yang akan datang, adakah Takemichi dia akan berjaya mendapatkannya? Korang kena tunggu dan stay tune dari channel Manpan Studio, bocoran Tokyo Revenger episod yang ke-14. Akhir kata, aku Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.